Assalamualaikum, nama aku Bamboy dan welcome to channel Bamboy TV, di mana Bamboy akan mengupas kes-kes true crime, kisah misteri, seram dan pelik yang terjadi di serata dunia. Dan kalau korang berminat dengan benda-benda dark macam ni, korang berada di channel yang paling sesuai untuk orang-orang aneh dan exotic macam Abang Boy ni. Di akhir video, kalau korang suka dengan konten ni, Abang Boy sangat-sangat appreciate kalau korang boleh belanja Abang Boy satu like, dan mungkin juga korang boleh consider untuk subscribe dan tekan bell notification button tu supaya tak terlepas video Abang Boy yang akan datang. Serius guys, kes kali ni betul-betul buat darah Abang Boy mendidih. Memang panas gila kot. Kes hari ni tak ada pun kena-mengena dengan kehilangan nyawa ke, gigit-gigit ke, makan budak ke apa semua, tak ada. Tapi dia punya panas tu, Abang Boy yakin korang pun akan menyumpah. Topik hari ni Abang Boy akan kupas benda yang ada berkenaan dengan. Kalau ada siapa-siapa yang kurang selesa dengan topik ni, Abang Boy suggest korang boleh tengok video Abang Boy yang lain. So Abang Boy rasa ada kemungkinan yang video ni akan dimonetize sebab topik ni agak berat guys. Disebabkan ini, Abang Boy akan singkatkan beberapa perkataan seperti SA untuk R untuk apa-apa pun. Abang Boy akan letak perkataan dia dekat bawah supaya korang faham. Anyway, viewer discretion is advised. So tanpa membuang masa, let's roll the intro. So hari ni Abang Boy akan kupas satu kisah benar yang berlaku di Korea Selatan. Dan insiden ni telah diinspirasikan menjadi sebuah movie. Impact movie ni punyalah besar sehingga kan sistem perundangan di Korea Selatan telah diubah semata-mata sebab movie ni. Nak tahu movie apa? Silence yang diterbitkan pada 2011 berkisahkan tentang kejadian sebenar yang berlaku kepada pelajar-pelajar yang kurang upaya di sebuah sekolah yang bernama Gwangju Inhwa School. Pada siapa yang dah tengok movie ni, korang tahu apa yang telah dilalui oleh anak-anak yang bersekolah dekat situ. Teruk kan? First Abang Boy tengok pun Abang Boy rasa macam mungkinlah ada elemen yang dorang tokok tambah untuk menjadikan movie tu lebih menarik. Sebab serius tu, takkanlah teruk sangat budak-budak ni kena dera. Tapi selepas Abang Boy buat research lah kan, adegan-adegan kat dalam movie tu sebenarnya telah diringankan guys. Maksudnya dorang dah tapis dan buat benda tu jadi light untuk senang diterima oleh viewer. In reality, kejadian yang sebenar lagi teruk daripada apa yang kita tengok dalam movie tu. Semua ini terjadi pada bulan Jun 2005. Satu siaran TV dokumentari telah dihubungi oleh seorang cikgu mengatakan yang dia ingin mendedahkan satu skandal yang membabitkan sebuah sekolah. Dia bertindak demikian hanya kerana pihak berkuasa tak mahu mengambil tindakan ke atas orang yang bertanggungjawab. Masa ni media sosial baru-baru nak naik lah, senang cerita. Tak usah sembang pasal kuasa viral lah. Facebook pun baru ditubuhkan pada tahun 2004. Mark Zuckerberg pun baru akil balik lah timing, senang cerita. So cara terbaik untuk mendedahkan salah laku sesuatu organisasi adalah melalui media massa. So nak dijadikan cerita, ada sekolah khas di area Gwangju untuk kanak-kanak kelainan upaya. Kebanyakan kanak-kanak ni adalah kanak-kanak bisu. Gwangju Inhwa School. Sekolah ni dibuka pada tahun 50-an dan sekolah ni menerima bantuan kerajaan untuk setiap anak murid yang dorang terima. Walaupun kes ni dilaporkan pada tahun 2005, salah laku sekolah ni sebenarnya bermula seawal pembukaan sekolah tu lagi sebenarnya. Ada laporan mengatakan kaki tangan sekolah telah memaksa kanak-kanak ni menjadi buruh paksa. Ada juga yang mengatakan sekolah ni ambil je kanak-kanak kelainan upaya seramai-ramai mungkin. Semua ni hanya kerana mereka menerima bantuan kewangan daripada kerajaan. Lalas duit tu semua digunakan untuk memenuhi poket dorang sendiri. Ditambah pula dengan cerita-cerita mengatakan kaki tangan sekolah telah mendera dan SA kanak-kanak ni. Semua ni bermula dengan seorang cikgu baru yang bernama Jeon Yong Suk. Dia mengatakan dia dipaksa untuk membuat derma sebanyak $50,000 kepada tabung sekolah. So sedikit konteks dekat Korea Selatan ni, cikgu adalah di antara pekerjaan elit, pekerjaan yang dihormati lah, senang cerita. Ini level-level doktor, peguam, pegawai kerajaan, so on. So atas-atas punya pekerjaan lah. Seperti biasa, kalau supply melebihi permintaan, bos-bos ni memang kerek lah sikit. So rasuah ataupun donation memang biasa sangat berlaku dekat sana. So dalam erti kata lain, untuk kau bekerja sebagai cikgu dekat sana, kau basically kena sogok orang-orang yang berkenaan. So cikgu John ni mengatakan yang dia nak mendedahkan kepada media tentang apa sebenarnya yang berlaku dekat kanak-kanak di sekolah tu. Dia claim yang kanak-kanak tu telah di SA dan R oleh sebilangan cikgu-cikgu di sekolah. Cikgu John ni sebenarnya mempunyai kelainan upaya juga, dan disebabkan ini dia boleh berkomunikasi dengan budak-budak ni dengan lebih baik. Kalau nak dibandingkan dengan cikgu-cikgu lain
lah yang rata-ratanya tak tahu pun bahasa isyarat. Pelik kan? Mengajar dekat sekolah bisu tapi cikgu-cikgu tak tahu pun langsung bahasa isyarat. So anyway, pada suatu hari Cikgu John ni mendapat satu panggilan daripada ibu kepada salah seorang student dia, mengatakan yang anaknya telah DSA di dalam kelas oleh ketua admin sekolah. So memang terkejut lah si Cikgu John ni. Dia pun baru lagi dapat kerja, so tak ada tempat untuk dituju. Dia cuba mendapatkan nurse sekolah untuk bertanyakan pasal tuduhan ni. Bila ditanya je, nurse tu macam tak terkejut pun. Nurse tu macam, oh okey, tak apalah, nanti saya tengok-tengokkan. Lebih kurang macam tu lah. Kemudiannya dia confront dengan beberapa lagi cikgu yang lain. Respon yang sama juga. Dorang suruh dia jangan risau, nanti dorang akan deal pasal benda ni. Dorang cakap je dorang nak deal, tapi tak ada apa pun yang berlaku sebenarnya. Masing-masing buat bodoh je. Last Cikgu John ni tanya sendiri kepada student yang dikatakan telah DSA tu. Dia tanya kenapa tak dilaporkan kepada cikgu-cikgu yang lain. Budak perempuan tu cakap dia dah cuba, tetapi cikgu suruh dia diam dan lupakan perkara yang berlaku. Even cikgu perempuan pun suruh dia diam je. So untuk korang lebih faham, rata-rata pelajar dekat sekolah tu sebenarnya bukan daripada situ sebenarnya. Diorang ni daripada latar belakang keluarga yang susah. Ada juga daripada anak yatim dan mereka yang tak ada tempat sebenarnya nak pergi. Mereka terpaksa tinggal dekat dalam asrama yang pihak sekolah dah sediakan. Dorang ni datang daripada setiap pelosok negara tau, sebab pada masa tu tak banyak sekolah yang khas untuk kanak-kanak kelainan upaya ni. So bila dorang buat bising je, mereka akan dihalau daripada asrama dan dibuang sekolah. Dalam erti kata lain, pihak sekolah ada kuasa mutlak ke atas kehidupan kanak-kanak ni. So nak tak nak, diorang terpaksa tahan je dengan penderaan yang dilakukan oleh kaki tangan sekolah. Memang terkejut beruk baik. So lepas dengar pengakuan daripada kanak-kanak ni, dia decide untuk mendedahkan benda ni kepada polis. Dia cuba buat report polis. Tapi korang nak tahu apa yang peliknya? Polis buat tak tahu je weh. Korang cuba imagine polis, pihak gereja, peguam cuba untuk tutup kes ni daripada didedahkan kepada umum. Power tak power lah pengaruh sekolah ni. Last jalan terakhir, dia cuba kontak satu stesen TV dan akhirnya mereka bersetuju untuk mendedahkan benda ni. Dalam satu sesi interview, salah seorang daripada mangsa ni mendedahkan yang sejak daripada beberapa tahun sebelum tu, dia telah DSA dan DR oleh ketua admin sekolah tu. Benda ni tak stop dekat situ je guys. Dia juga claim yang dia telah diratah oleh pengetua, segelintir kaki tangan sekolah dan juga beberapa cikgu yang lain selama beberapa tahun guys. Gila betul orang ni. Selepas daripada ni, satu-satu student tampil mendakwa yang mereka juga telah diambil kesempatan oleh kaki tangan sekolah. Ini adalah di antara dakwaan budak-budak ni ke atas kaki tangan sekolah. So kita gelarkan budak pertama ni sebagai A lah. A ni mendakwa yang ada kalanya cikgu-cikgu ni akan menampar bahagian pinggul dia. Dan selepas beberapa kali kejadian ini berlaku, A akan dipanggil oleh cikgu-cikgu ni dekat dalam bilik persendirian mereka. Mula-mula cikgu ni akan mengajak A untuk melihat movie dewasa bersama-sama dekat dalam bilik tu. Cikgu tu kemudiannya akan mengeluarkan alat kemaluannya dan memuaskan diri sendiri di hadapan A guys. Itu insiden yang pertama. Kali kedua, A dipaksa menonton video dewasa sekali lagi, tetapi kali ni cikgu dah mula memeluk dan meraba-raba A. Cikgu tu kemudian memaksa A untuk melakukan aksi BJ ke atasnya. Benda-benda macam ni bukan berlaku dekat perempuan je guys. Pelajar lelaki pun tak selamat weh. Ada satu dakwaan yang mengatakan di kelas kemahiran hidup, cikgu menyuruh budak-budak ni menonton TV. Dan di belakang kelas, di sudut yang paling tersorok, dia akan menarik seorang pelajar lelaki dan mula meraba-raba dia. Gila guys, pervert nak mati kot. Mendidih gila aku dengar. Ada juga klaim yang mengatakan yang pelajar ni dijanjikan dengan snacks ataupun gula-gula kalau diorang ikut cikgu tu kat dalam bilik guru. Dan dekat sinilah mereka telah DSA. Kalaulah pelajar ni dapat markah rendah ataupun fail dalam mata pelajaran, dia akan dipanggil ke dalam bilik guru dan sebagai denda, pelajar tu kena BJ cikgu ni. Memang tak selamat guys budak-budak ni. Ada satu insiden di mana seorang pelajar telah diikat kaki dan tangannya dan telah DR beberapa kali selama 15 jam dekat dalam bilik guru guys. Benda ni berlaku pada hari cuti. Masalahnya bukan tak ada saksi tau. Ada. Kalau cikgu lain melaporkan benda-benda yang berlaku ni kepada guru besar, semua akan diugut untuk dibuang kerja guys. Korang kena tahu kalau cikgu dekat sana dibuang kerja atas apa saja alasan, akan susahlah cari kerja lepas tu.
Memang culture dekat sana macam tu kot. Untuk cikgu-cikgu ni mendapat kerja di sekolah lain, perlu ada recommendation yang baik daripada sekolah sebelumnya. So korang boleh bayangkan lah macam mana cikgu ni takut dibuang kerja, sebab memang susah nak dapat kerja balik. So disebabkan benda-benda ni semua, ramai yang memilih untuk butakan mata dan pekakkan telinga atas apa yang berlaku kepada pelajar-pelajar ni. Spoiler alert bagi mereka yang dah tengok movie ni, kan ada satu babak kepala budak tu direndam dekat dalam mesin basuh yang tengah berpusing tu. Benda tu benda betul guys. Kepala direndam dekat dalam mesin basuh yang tengah berpusing. Ini semua hanya kerana pelajar mengadu kepada kaki tangan sekolah apa yang berlaku. Serius weh, budak-budak ni memang tak ada langsung tempat untuk diorang mengadu. Dah lah tak ada keupayaan untuk bercakap dan mendengar. Setiap kali diorang di SA dan R, diorang tak boleh menjerit weh. Nak minta tolong tak boleh. Aku dengar pun berdidih rasanya. Ada sekali tu, ketua kaki tangan sekolah membawa salah seorang daripada pelajar bisu ni balik ke rumah dia. Dia nak buat macam lebih kurang anak angkat lah kononnya. Korang nak tahu tak apa yang jadi? Keesokan harinya bila isteri mamat ni pergi kerja dan anak dia pergi rumah nursery ke, pergi rumah nenek ke, aku tak apa sure, dia pergi R-nya budak perempuan ni. Budak bisu ni guys, dia pergi R-nya dekat rumah dia mat. Rumah yang ditinggal bersama isteri dan anak tersayang. So benda-benda macam ni bukan sekali dua je jadi guys. Banyak kali kot. Bertahun-tahun lamanya. Kalau abang boy nak listkan setiap kejadian yang berlaku, rasanya video ni sejam lebih kot. Abang boy nak korang cuba bayangkan ni dalam bahasa isyarat, tak semua ayat yang kita cakap ni boleh dijadikan sign language. Ada ayat-ayat yang tak ada bahasa isyarat guys. So mangsa-mangsa dekat dalam kes ni sebenarnya tak boleh nak express keseluruhannya tentang apa sebenarnya yang diorang dah lalui. So benda ni lebih kurang macam terbuku dekat hati diorang. Mesti korang tertanya-tanya, kalau benda ni berlaku bertahun-tahun, takkan tak ada seorang pun yang membantu? Ada guys, ada. Korang nak tahu tak apa yang terjadi? Bila diorang pergi buat report polis, polis hanya menyuruh diorang ni balik dan diorang akan siasatkan benda ni. Padahal kertas siasatan pun diorang tak buka. Ada ketika tu seorang pemandu bas dapat tahu pasal nasib budak-budak ni. Dia cuba mengadu kepada salah seorang cikgu dekat situ. Korang nak tahu apa jadi? Dia telah dipukul oleh beberapa cikgu dan telah dipecat kerjanya sebagai pemandu bas. Diorang punya struktur kaki tangan sekolah ni memang daripada atas sampailah ke bawah, semuanya korup, semua kroni. Sebenarnya diorang ni semua related guys, saudara mara. Chairman ni adalah seorang ayah. Ketua kaki tangan syaitan ni adalah anak kedua kepada chairman tu. Guru besar, head nurse, ketua guru, hinggakan ketua pelajar pun adalah saudara mara mereka guys. So boleh dikatakan semua pihak atasan sekolah ni mempunyai pertalian darah dengan chairman ni. Benda ni memudahkan diorang untuk cover kes-kes macam ni. Ini bukan kes di mana seorang je buat perangai dan semua datang backup. Tak guys, tak. Boleh dikatakan semua pun buat perangai. Semua mengambil kesempatan kepada pelajar-pelajar yang kurang bernasib baik ni. Senang cerita, satu family lah barai. Dan mana-mana cikgu yang tak terlibat dengan benda ni, semua pekakkan telinga, butakan mata. Sebab hanya semata-mata untuk menjaga periuk nasib sendiri. Masing-masing takut dibuang kerja dan sebagainya. Bila benda ni dah terbongkar, barulah rakyat mula ambil tahu pasal nasib pelajar-pelajar ni. Mereka buat demonstrasi di jalanan untuk menuntut pembelaan kepada pelajar-pelajar ni semua. Di atas tekanan rakyat, barulah polis terhegeh-hegeh memulakan penyiasatan mereka. Mereka telah mengenal pasti seramai 6 orang suspek yang bertanggungjawab atas salah laku mereka. Dan dalam banyak-banyak mangsa yang terlibat ni, hanya 9 orang pelajar je yang berani tampil memberikan statement. Abang boy yakin lagi ramai mangsa sebenarnya, tetapi mereka memilih untuk mendiamkan diri. Tak boleh nak salahkan mangsa juga. Benda-benda macam ni memang menakutkan weh. Kau kena fikir pandangan masyarakat macam mana, kena lalui prosedur mahkamah lagi, kena soal siasat lagi. Lepas tu dia nak ceritakan trauma dia. Trauma yang diorang dah lalui ni bukan senang guys. Disebabkan inilah kadang-kadang mangsa yang kena R ni ambil masa yang sangat-sangat lama untuk tampil ke depan. Bertahun-tahun guys. So kita sebagai rakyat biasa sepatutnya tak perlu judge pun. Bukan tempat kita pun nak judge. Bukan kita yang lalui benda-benda tu. Untuk dia terbuka hati untuk menceritakan pengalaman hitam dia tu, bukan senang brother. Ok lah, let's continue. Akhirnya kes ni dibawa ke mahkamah. Yang ni lagi satu part abang boy mendidih. Guru besarnya didapati bersalah tau, tetapi dijatuhkan hukuman penjara selama 2 tahun 6 bulan je guys. Yang ketua kaki tangan sekolah tu, yang paling syaitan tu, hanya dijatuhkan hukuman selama 8 bulan je.
8 bulan je guys. Dan yang lain-lain, mereka yang dituduh bersubahat dalam insiden ni langsung tak ada apa-apa hukuman. Oh, tak habis kat situ lagi guys. Dua-dua ni dah didapati bersalah kan. Okey, dorang buat rayuan pula lepas tu dengan mengatakan hukuman yang dijatuhkan ke atas mereka ni terlalu berat. Kau nak tahu apa jadi? Dorang telah dibebaskan weh. Gila guys. So apa yang terjadi adalah undang-undang dekat South Korea ni pada masa itulah 2005-2006 sangat-sangat berlainan dengan sekarang ni. Dorang ni akan ada satu tempoh untuk sesuatu kes. Benda ni diberi nama Statute of Limitation. Sebagai contoh, kes bunuh di South Korea adalah lebih kurang 25 tahun sahaja. Kalau pelaku dekat dalam kes B ni ditangkap selepas daripada 25 tahun tu, dia tak akan disabitkan dengan apa-apa saja kesalahan. Dan untuk kes-kes seperti SA dan R ni pula, Statute of Limitation dia hanya setahun je guys. Ini yang Abang Boy cerita ni pada masa tu tau. Terus terang Abang Boy tak tahu sangat pasal perundangan ni. Kot lah ada viewers video ni peguam ke. Mungkin korang boleh tambah ataupun betulkan Abang Boy dekat ruang komen nanti So jenayah seksual pada masa tu dikira sebagai tuduhan bebas dan bukan jenayah persekutuan. So si mangsa ni perlu saman pelaku tu sendiri, barulah apa-apa siasatan akan dibuat. Oleh sebab ni, selalunya untuk kesalahan jenayah seksual ni, pelaku mempunyai pilihan untuk selesaikan benda ni sebelum kes ni dibawa ke mahkamah. So dia boleh offer sejumlah wang papasan kepada mangsa untuk menarik balik kes ni. So dalam kes ni, pesalah bertindak membayar wang papasan untuk ke-99 orang ni menarik balik kes diorang. Dan lagi satu sebab adalah Statute of Limitation yang Abang Boy sebut tadi. Peguam bela argue yang kesalahan tu terjadi lebih daripada tempoh limitation tu. So inilah sebab kenapa syaitan-syaitan ni dijatuhkan hukuman yang sangat-sangat ringan guys. Hanya semata-mata untuk menutup mulut rakyat je. Itu pun bukan diorang jalani pun hukuman tu. Lepas buat rayuan, seko-seko bebas. Kepala abah diorang lah. Panas weh, serius aku panas. Hehe, Allah. Tapi walaupun macam tu, ada sinar di hujung cerita. Semuanya disebabkan movie Silence ni. Movie ni telah ditayangkan di Pawagam dan mendapat sambutan gila-gila hebat guys. Dalam masa seminggu je, kutipan telah mencecah sebanyak 7.8 bilion won. Kalau kita convert dengan duit kita, lebih kurang dalam 25 juta ringgit jugalah. Dan di antara mereka yang tengok movie ni adalah Presiden Korea pada masa tu, Lee Myung-bak. Dia telah mengarahkan untuk kes ni dibuka semula dan mereka yang bertanggungjawab dihadapkan ke mahkamah sekali lagi. Seorang daripada saksi, seorang cikgu yang pernah mengajar dekat sekolah tu, telah dipaksa berhenti kerja selepas dia sendiri telah menyaksikan 2 orang pelajar telah didera dan tak diberi makan sehingga menyebabkan kematian. Kejadian ni berlaku pada tahun 1968 ketika dia berkhidmat dekat situ. Akhirnya Head admin, ketua kaki tangan syaitan tu telah dijatuhkan hukuman penjara selama 12 tahun. Akan tetapi, yang lain masih bebas. 2 bulan selepas movie tu ditayangkan, iaitu pada November 2011, Gwangju Inhua School telah diarahkan untuk tutup kerana desakan daripada rakyat yang hari-hari berdemonstrasi di hadapan sekolah dan di hadapan parlimen. Satu rang undang-undang khas telah dibentuk untuk membela nasib-nasib mereka yang terinaya selepas ni. Dogani Law telah dibentuk. Perkataan Dogani tu diambil sepenuhnya nama novel tentang insiden yang terjadi di Gwangju Inhua School, yang juga nama movie The Silence ni dalam bahasa Korea. So menurut Dogani Law, mangsa yang berumur bawah 13 tahun dan mereka yang berkelainan upaya yang telah DSA dan R dah tak ada statute of limitation dah. Dah tak ada tempoh-tempoh bagai dah. Sebagai contoh, kalau kejadian tu berlaku 10 tahun lepas pun, pesalah masih boleh didakwa pada hari ni. Dan sekarang ni kesalahan SA dan R adalah di bawah jenayah persekutuan. Hukuman kepada pesalah ni dah tak ada ringan-ringan geli-geli dah weh. Memang 10 tahun ke atas je. So adalah sedikit sinar di pengakhiran cerita. Kau cuba bayangkan satu movie mampu mengubah pendirian kerajaan tentang sesuatu salah laku. Serius guys, Abang Boy memang highly recommend korang usia movie ni. So kita dah sampai ke penghujung dah. Abang Boy nak ambil peluang ni untuk tinggalkan pesanan kepada korang semua. Kalau ada di antara korang yang pernah menjadi mangsa SA atau R, atau korang kenal lah siapa-siapa kawan-kawan korang yang menjadi mangsa, Abang Boy sarankan untuk korang tampil ke depan. Bukan korang yang sepatutnya menjalani hukuman, stres dan depresi. Soal buka aib ke, tutup aib ke, korang tolak ke tepi dulu. Keadilan perlu ditegakkan. Yang bersalah perlu dihukum. Abang Boy tak boleh cakap yang Abang Boy faham apa yang korang lalui.
Tetapi percayalah, korang bukan berseorangan dalam benda-benda macam ni. Ramai yang di belakang korang. Korang boleh kontak nombor yang tertera dekat sini. Women Center for Change adalah badan NGO yang bertanggungjawab untuk memberi khidmat nasihat dan sokongan emosi untuk mangsa. Dan sekiranya kes ni dibawakan ke mahkamah, mereka akan guide satu-satu apa benda yang korang harus buat. Korang boleh layari laman web diorang di wccpenang.org. Link dia Abang Boy ada letak dekat description. So that's it for today guys. Terima kasih sebab tengok video Abang Boy sampai habis. Kalau korang suka dengan video ni, Abang Boy sangat-sangat appreciate kalau korang boleh belanja Abang Boy satu like, dan mungkin juga korang boleh consider untuk subscribe dan tekan bell icon tu supaya tak terlepas video Abang Boy yang akan datang. So seperti biasa, jangan nakal-nakal, be awesome, stay creepy. Assalamualaikum. Seorang daripada saksi, seekor cikgu